Adakah gabungan rakyat Sabah GRS benar-benar berprinsip atau adakah mereka hanya berdiam diri demi kuasa politik? Inilah persoalan besar yang kini timbul apabila Ketua Penerangan Parti Warisan Datuk Muhammad Aziz Jamman secara terbuka mengkritik rakan-rakan politik PAS dalam GRS. Aziz tidak hanya sekadar melontarkan pandangan biasa, tetapi beliau dengan tegas menyatakan bahwa rakyat Sabah harus sedar akan hipokrasi yang berlaku di sebalik tadbir politik ini. Menurutnya, walaupun PAS seringkali dihina dan ditolak oleh beberapa pemimpin GRS sebagai parti ekstremis, parti ajaran sesat, dan parti rasis, PAS masih berjaya meletakkan wakil mereka di Dewan Undangan Negeri Sabah, bukan melalui undi rakyat tetapi melalui pelantikan politik oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Kritikan Aziz ini telah mencetuskan perdebatan yang hangat. Beliau menegaskan bahwa kenyataan beliau tidak bertujuan untuk mencetuskan konfrontasi, tetapi untuk mengingatkan rakyat Sabah mengenai sikap hipokrit dalam kalangan rakan politik PAS dalam GRS. Apa yang lebih membingungkan adalah bagaimana parti yang begitu ditentang secara terbuka oleh rakan politik mereka sendiri kini diterima tanpa sebarang tentangan apabila ia melibatkan kedudukan dan kuasa. Adakah prinsip politik dipegang teguh atau adakah ia diabaikan apabila ada peluang untuk meraih kuasa? Aziz turut membangkitkan kebimbangan masyarakat bukan Islam di Sabah, terutamanya komuniti Kadazan Dusun Murut atau KDM, yang merasakan kehadiran PAS bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan budaya di negeri ini. Sebagai sebuah negeri yang mempunyai sejarah kepelbagaian budaya dan agama, Sabah selalu menekankan kepentingan kebebasan beragama. Namun, kehadiran PAS dengan nilai dan pendirian politiknya yang keras berasaskan agama dilihat sebagai ancaman kepada keharmonian ini. Apa yang menarik, walaupun GRS mengeluarkan kenyataan lantang mengkritik PAS pada mulanya, mereka kemudiannya berdiam diri apabila Datuk Dr. Ali Akbar Gulasan dilantik sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Sabah mewakili PAS. Aziz dengan lantang bertanya, mengapa rakan-rakan politik PAS dalam GRS yang dahulunya lantang mengkritik parti itu kini senyap apabila PAS diberi tempat dalam kerajaan negeri melalui lantikan. Hipokrasi ini menurut Aziz adalah satu bukti jelas bahwa prinsip politik seringkali berubah apabila kuasa dan kepentingan politik lebih diutamakan. Isu ini turut memberi tumpuan kepada bagaimana PAS berjaya menempatkan diri mereka dalam DUN Sabah walaupun tidak pernah memenangi sebarang kerusi di negeri itu. Aziz menekankan bahwa PAS tidak pernah mendapatkan mandat daripada rakyat Sabah untuk berada di DUN, tetapi kehadiran mereka adalah melalui lantikan politik oleh Ketua Menteri. Ini menimbulkan persoalan besar mengenai sejauh mana suara rakyat benar-benar dihargai dalam proses politik Sabah. Apakah rakyat Sabah benar-benar mempunyai kuasa dalam menentukan siapa yang mewakili mereka? Atau adakah mereka hanya menyaksikan permainan politik yang dikendalikan oleh elit politik? Kritikan Aziz juga menekankan isu dua kolam dalam GRS. Beliau menegaskan bahwa GRS kini dilihat sebagai sebuah gabungan politik yang bermain dalam dua aliran. Di satu sisi, mereka menentang PAS secara terbuka, tetapi di sisi yang lain, mereka diam apabila PAS diberi tempat untuk berada di dalam kerajaan negeri. Ini mewujudkan persepsi bahwa GRS tidak benar-benar komited terhadap prinsip yang mereka laungkan, tetapi lebih kepada menjaga kepentingan politik mereka sendiri. Apakah ini bermakna GRS hanya menggunakan PAS sebagai alat politik untuk kekal berkuasa tanpa mempedulikan kebimbangan rakyat Sabah, terutamanya masyarakat bukan Islam? Dalam kenyataannya, Aziz juga merujuk kepada fakta sejarah yang tidak boleh dinafikan, bahwa PAS tidak pernah memenangi sebarang kerusi di Sabah sejak parti itu mula bertapak di negeri ini. Namun, kehadiran mereka dalam DUN Sabah adalah hasil daripada lantikan dan bukan melalui proses demokrasi. Ini membawa kepada persoalan lebih besar mengenai integriti proses politik di Sabah. Sekiranya parti yang tidak pernah menerima mandat rakyat boleh dilantik atau untuk mewakili mereka, adakah ini bermakna bahwa proses demokrasi telah dikhianati?
Atau adakah ini satu taktik politik yang licik oleh GRS untuk mengekalkan kuasa? Isu ini turut disentuh oleh Pesuruh Jaya PAS Sabah, Datuk Dr. Ali Akbar Gulasan, dalam warkah terbukanya kepada Aziz. Beliau menegur Aziz berhubung satu video di TikTok yang mempersoalkan kehadiran PAS di DUN Sabah. Menuduh Aziz cuba menimbulkan ketegangan politik. Namun, apa yang lebih menarik adalah bagaimana Ali Akbar sendiri sebagai wakil PAS di DUN Sabah telah dilantik melalui proses yang tidak melibatkan undi rakyat. Ini membuka ruang untuk perbincangan mengenai bagaimana lantikan politik digunakan sebagai alat untuk mengekalkan dominasi kuasa tanpa mempedulikan kehendak sebenar rakyat. Pada akhirnya, persoalan besar yang timbul daripada isu ini ialah sama ada rakyat Sabah akan terus mempercayai kepimpinan politik mereka atau adakah mereka akan mula mempersoalkan integriti dan prinsip yang didukung oleh GRS. Adakah rakyat Sabah akan menerima realiti bahwa parti seperti PAS yang pada mulanya ditolak secara terang-terangan oleh rakan politik dalam GRS kini telah diberi tempat dalam kerajaan negeri? Atau adakah mereka akan melihat ini sebagai satu contoh jelas bahwa politik di Sabah seperti di banyak tempat lain adalah lebih tentang kuasa daripada prinsip? Persoalan ini tidak mempunyai jawaban yang mudah. Tetapi, ia adalah perbincangan yang perlu diangkat secara berterusan. Di saat rakyat Sabah semakin matang dalam memahami dinamika politik, isu seperti ini mungkin akan menjadi pemangkin kepada perubahan politik yang lebih besar di masa hadapan. Apa yang pasti, kenyataan Aziz telah membuka mata banyak pihak dan ia akan terus menjadi topik perbincangan hangat dalam politik Sabah. Apakah pendapat Anda semua? Sila utarakan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa share, like, dan subscribe pada channel ini untuk ulasan dan kupasan isu-isu lain yang akan datang. Terima kasih.